Kewajipan bagi orang yang jadi ketua, hendaklah dia itu tunaikan amanah. Setelah daripada dia tu diizin oleh Allah Subhanahu wa taala boleh pegang jawatan kuasa, hendaklah dia itu tunai amanah dia biar baik-baik. Kerana dia itu dipilih dan diizin oleh Allah Subhanahu wa taala boleh pegang jawatan kuasa, boleh jadi ketua kepada kaum manusia, terutama kaum muslimin. Kewajipan dia, hendaklah dia tu bercara dua perkara. Yang pertama, cara dalam urusan agama. Yang kedua, cara dalam urusan politik. Kan memang cara kita nak duduk lagu mana, nak mengambil sitik bagi orang Islam dan orang bukan Islam tu lagu mana, supaya nak boleh kita duduk tu sama-sama tidak menzalimi setengah di atas setengah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tutup kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita menunaikan amanah. Katanya ahli tafsir, yakni tiap-tiap orang ni adalah jadi ketua bagi diri masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita, sama ada kita ni sebagai imam masjid, khatib, bilal, wakil rakyat, ataupun suami, ataupun tok nebel, tok menes, semua kita ada jawatan kuasa belaka di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala suruh kita an tu'addul amanati ila ahliha. Amanah ni makna apa? Amanah ni artinya perkara yang kita itu tenangkan hati. Itu pada logat cakap yang diletakkan oleh tuan bahasa. Akan tetapi pada istilah amanah ni satu perkara yang orang tu wi kepada kita dan kita kena kembalikan perkara itu kepada tuan dia. Itu mana amanah. Maka amanah ni sangat berat sekali apabila kita tahu kewajipan kita. Kata amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan benda ringan. Kita tengok kepada orang dapat pangkat yang tinggi-tinggi, kita perasa kata hati dia tu tenang ataupun dia tu senang, akan tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada dia. Terutama amanah sakut paut dengan rakyat ni bukan benda mudah-mudah. Tuhan suruh kita ni menunaikan amanah. Kalau kita tak tunaikan amanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis Sahih Bukhari daripada Ma'qil ibn Yasar, Nabi kata man min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah. Sesiapa yang pegang amanah, yang pegang jawatan kuasa, sakut paut dengan urusan agama dan urusan dunia, maka dia satu hari dia kena sampai ajal. Tinggi mana manusia, tinggi mana pangkat mana, lebih setara mana manusia ini, Allah Subhanahu wa taala tulis dan tanda kepada dia kena ada satu hari yang dia akan kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebab itulah kita duduk di atas muka bumi ni, kita duduk biar molek-molek. Fayamutu, dia tu mati. Orang pegang jawatan tinggi mana pun dia mati. Sedangkan wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Sedangkan dia itu tipu ataupun tidak tunai amanah yang dia bercakap, yang dia itu beri kaman sanya kepada rakyat, kata nak buat begitu kerongkan ni, akan tetapi apabila sampai masa dia tak tunai. Itu makna ghashun li ra'iyatihi. Nak jadi lagu mana? Kita ramai kata apabila kita boleh pergi jawatan kuasa, kita boleh dah gapo hak kita mata alamat kita nah kita kecek kita terlupa apa tak apa. Lah, bukan lagu tu. Lagu mana jadi kalau yang mati dalam keadaan lagu tu? Illa harramallahu alaihi aljannah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala memperharamkan dia masuk syurga. Katanya pensyarah bagi semua ahli-ahli hadis, katanya tak masuk syurga di situ, makna kata kena masuk neraka dulu. Orang kita ni tak tahan dengan api neraka. Hendaklah kita rasa di hati kata api neraka yang kita dok kecek di mulut kata
biarlah kalau aku masuk neraka pun nak berapa hari, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kalau masuk neraka nak berapa hari? Kalau kita masuk ni pun ramai. Banyak di kalangan orang Islam kita cakap dengan itu percakapan. Itu percakapan adalah percakapan yang membawakan diri seorang itu jatuh agama. Walah dia tak tahu. Sebab apa boleh jatuh agama? Kerana dia mempersena-senakan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah, hukum yang dihukumkan ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita sebagai manusia yang beriman dengan Allah Taala dan Rasul nak buat persena-sena main, tak boleh. Kalau kita buat sena-sena main, jatuh agama kita. Apabila jatuh agama kita, khalidan mukhallidan fi nari jahannam abadan abadah. Kekal dalam neraka, tetap duduk situ, tak keluar. Yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka itu ahli neraka nak keluar daripada neraka, akan tetapi tidak sama sekali. Dia akan tetap duduk dalam neraka, kekal duduk situ. Sebab tu masalah masuk neraka ni bukan amba khatib, bukan guru tu ustaz ni rakyat. Dak, hak rakyat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tak bercakap malaikat daripada Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita mai royak kata, "Hei pemimpin, nak jadi tak ada gapo dalam agama kita buka bebas. Tak ada masalah. Nak gatu nak gani macam masa ya nak. Iaitu kita sebagai rakyat hendaklah kita pilih orang hak munasabah, orang hak sesuai. Jangan kita pilih orang hak tak ada kunafat, kita kata. Tidak ada kualiti untuk memimpinkan kita. Tidak, tak boleh lagu tu. Kenapa umat Islam kita 3 wilayah ni jadi mundur pada yang lain? Siapakah kita nak duduk bawah perintah orang lain? Kenapa? Kerana kita ni duk nampak benda hak sikit. Tak ada nampak kepada benda hak jauh. Benda yang jadi manfaat bagi agama kita dan dunia. Nampak sekuk dua. Bermolek dengan ada setengah-setengah daripada ulama-ulama hak tak takut Tuhan ada bertua benda pelak-pelak tadi. Kita sebagai rakyat, sebagai orang awam pakai pendapat tu, bermolek tak ada gapo. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak pada kita dengan cara sarih kata, "Idza wussida al-amanatu ila ghairi ahliha fantadhir as-sa'ah." Apabila kita serahkan amanah kita kepada orang yang bukan ahli, nanti selerak. Nanti selerak mana-mana kita akan dizalimi. Hak kita pun tak boleh. Jangan kata hak lain, hak diri kita pun tak boleh. Kenapa? Kerana kita pilih orang tak kena. Bagaimana kita nak memajukan tempat kita dan memajukan umat Islam di selatan wilayah kita duduk ni? Ini adalah kewajipan bagi kita supaya kita ni sebagai orang Islam kena kena dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat ganjaran apabila kita nak kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajipan bagi orang pegang pemimpin setelah daripada dia tu boleh izin daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia usaha dapatnya pegang jawatan kuasa, seru daripada ini masjid adalah tunai amanah pegang molek, kerana itu adalah tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita pilih dia, kita tu kena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala belaka. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mu boleh pilih dia? Mu tu ada pandangan lagu mana terhadap dia? Dan dia tu boleh buat ke tak apa yang mu itu nak dan kena. Situ tepat-tepat yang kita kena tanam di dalam hati kita supaya nak kata kita ni maka boleh berjaya belaka hidup umat Islam kita. Dan yang keduanya, kewajipan bagi kita sebagai rakyat setelah daripada kita pilih dah pemimpin, dia apa jadi pemimpin dah, harap daripada dia tunaikan amanah-amanah yang dia itu berjanji dan sebut dan kecek mari, kita kena taat kepada dia, kita kena bantukan kepada dia. Sekadar mana? Sekadar dia itu tak lawan Tuhan. Sekadar mana? Sekadar dia tak menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala, kita pakat bantu. Kalulah umat Islam, umat tanding kita ni, umat 3 wilayah kita ni, umat yang cidik ni, kalau pakat-pakat bantu, pakat-pakat kita pelak dan orang ada kunafat sungguh, kita orang 3 wilayah ni sebesar-besar orang, semulia-mulia orang, sekaya-kaya orang mai tupai pula pakte kita. Dengan sebab kita tak ada ambil ilmu dengan cara benar, dengan cara hak sungguh, kita dok nampak atas tempat kita tak terpakai.
La haula wala quwata illa billah. Buat apa? Apabila orang ni nak naik, kita pakai heret dia, pakai jijak dia. Ni PA perangai orang kita. Nak asyik sekali, kita pakai rutuh belakang umat Islam tempat kita. Kita kena bantu ketua kita. Kita kena sokong dia. Setelah daripada kita pilih dia dah, kita sokong dia. Sokong benda hak mana? Sokong benda hak molek. Dan ketua sendiri kena hak kepada rakyat tadi tu hak nak masjid ke, nak tadika ke, nak buat gapo pun, hak orang bukan Islam sekalipun kita kena buat sama-sama kita. Sebab gapo kita ni orang Islam ni bukan mana tak boleh nak duduk dengan orang. Setengah-setengah daripada orang ni duk faham kata orang Islam ni tak boleh nak duduk dengan orang. Gambar orang luar negeri daripada negeri-negeri Arab ni duk faham kata orang Islam ni adalah orang mutasyaddidah, mutatarrifah. Orang pasal kata tak boleh nak duduk dengan orang, duk mana balah dengan orang dak. Orang Islam kita ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat baik kepada orang bukan Islam. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala tak larang kita nak buat baik kepada orang bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala suka pula kepada orang Islam, suruh buat baik kepada orang bukan Islam. Selama dia tak ada mengkacakan kita, tak ada halau kita tubik daripada rumah kita, negeri kita, negara kita. Boleh duduk dengan cara senang. Nak gapo lagi? Dalam negeri sia ni hak temti bagi kita. Nak ketebah. Nak semaya raya. Nak gapo lah, apa semua kita boleh buat belaka. Negeri Arab nak beripung lagu ni kena ada tasrih. Pihak tasrih makna kata baik anuyat daripada daripada samnak dengan hak sedadu ke gapo ke, barulah boleh nak iqamatul jumaah. Nak semaya raya, nak buat jumaat, nak ceramah, nak gapo, tu negeri Islam. Kita bukan negeri Islam, hak ada di tangan penuh. Nak berdakwah siang malam apa boleh. Tetapi kita sebagai umat Islam dok kena. Apabila dok kena, insya-Allah kita dapat kemajuan, menujukan kepada kemajuan sebagaimana kemajuan orang-orang Islam, dan agama Islam suruh kita dok dengan cara maju. Dok le dunia ada izzah, ada kemuliaan, kembali kepada hari akhirat boleh masuk syurga. Itu adalah kemenangan bagi umat Islam seluruhnya. Itulah sedikit daripada pengingatan pada hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam boleh ambil pengajaran daripada khutbah Jumaat ini.